Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 ingin membentangkan tajuk yang berkaitan dengan fungsi dan kaedah pengaplikasian As-Sunnah sebagai sumber hukum kedua. Saya pembentang yang pertama, Nur Fatimah binti Abdul Wahab, nombor metrik 2020987437. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Marini binti Maknawi, memegang kad pelajar 2020959381 dan saya merupakan pembentang yang kedua pada hari ini. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Intan Nur Arishah Hanum binti Muhammad Rosli. Saya memegang kad metrik 2020375397. Saya merupakan pembentang ataupun presenter yang ketiga, yakni yang terakhir akan membentangkan pada hari ini. Okey, kita pergi kepada definisi As-Sunnah. Definisi As-Sunnah dari segi bahasa ialah perjalanan, haluan, peraturan, gaya dan tingkah laku dalam kehidupan. Sunnah dari segi istilah menurut majoriti ulama, sunnah membawa pengertian yang sama dengan hadis, iaitu apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW sama ada dalam sudut perkataan, perbuatan, takrir ataupun sifat baginda. Manakala untuk ucapan, perbuatan, pengakuan dan akhlak dan sifat-sifat peribadi Rasulullah SAW sahaja, malah mereka berpendapat sunnah ini meliputi amalan yang dilakukan oleh sahabat atau tabi'in sama ada asalnya terdapat dalam Al-Quran atau diambil daripada Rasulullah atau tidak terdapat pada asalnya. Okey, seterusnya ciri-ciri As-Sunnah. Ciri-ciri As-Sunnah yang pertama, ada dalilnya di dalam Al-Quran ataupun hadis. Yang kedua, dilakukan dan dilestarikan oleh 3 generasi utama dalam umat Islam, iaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Yang ketiga, dibukukan di dalam kitab-kitab para imam mujtahid. Okey, kita ke seterusnya perbezaan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, perbezaan pertama iaitu Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa dan makna daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala hadis maknanya daripada Allah dan lafaznya daripada Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Okey, perbezaan kedua, Al-Quran ini merupakan satu mukjizat, manakala hadis adalah bukan mukjizat. Perbezaan ketiga iaitu membaca Al-Quran merupakan satu ibadah dan diberikan pahala, manakala hadis membacanya tidak termasuk dalam ibadah. Perbezaan yang keempat iaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sedar, manakala hadis diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam pelbagai keadaan sama ada dalam keadaan sedar, mimpi ataupun ilham ataupun lain-lain. Okey, dan perbezaan yang kelima iaitu orang yang berhadas dilarang menyentuh Al-Quran dan diharam membacanya bagi orang yang berjunub, manakala hadis tidak diharamkan bagi orang yang berhadas dan menyentuhnya untuk membacanya. Seterusnya kita masuk kepada penulisan dan pembukuan As-Sunnah. Terdapat 3 zaman, iaitu zaman Rasulullah, zaman sahabat dan zaman tabi'in. Zaman Rasulullah terdapat 2 keadaan, iaitu keadaan yang melarang dan keadaan yang membenarkan. Okey, dalam keadaan melarang iaitu berdasarkan daripada hadis Rasulullah, daripada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri daripada Rasulullah SAW yang bermaksud, janganlah kamu menulis apa yang lahir daripadaku, iaitu hadis, sesiapa yang menulis selain daripada Al-Quran hendaklah ia memadamkannya. Manakala dalam keadaan Nabi membenarkan sahabat menulis hadis berdasarkan daripada hadis yang bermaksud, tulislah demi zat iaitu Allah yang jiwaku di dalam kekuasaannya, tidak ada satu pun yang keluar daripada mulutku kecuali semua yang benar. Seterusnya, faktor Nabi Muhammad SAW melarang sahabat menulis hadis. Pertama adalah sebagai langkah berhati-hati Nabi Muhammad supaya tidak bercampur aduk dengan Al-Quran atau
supaya tidak berlaku kekeliruan antara umat Islam. Yang kedua, faktor yang kedua iaitu agar para sahabat ini mengutamakan dan memberi perhatian kepada ayat-ayat Al-Quran berbanding dengan hadis. Okey. Seterusnya terdapat safihah ataupun lembaran yang mengandungi hadis yang ditulis pada zaman Rasulullah. Antara lembaran yang paling terkenal iaitu As-Safihah As-Sadiqah yang ditulis oleh Abdullah bin Amru di mana terdapat 1000 hadis Rasulullah. Antaranya hadis yang ditulis ialah berkaitan dengan nisab zakat unta, lembu dan kambing, diet kecederaan dan sebagainya. Rasulullah SAW pernah meminta Abu Bakar menulis berkaitan zakat, iaitu bagi setiap 5 ekor unta zakatnya ialah seekor biri-biri. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Malik. Sebenarnya bukti Rasulullah mengizinkan sahabat ni atau mencatat hadis ialah ramai sahabat yang mencatat, antaranya Abu Bakar, Abu Umamah, Abu Ayyub dan lain-lain. Seterusnya, zaman sahabat. Selepas Rasulullah SAW wafat, kebanyakan sahabat masih belum melaksanakan penulisan dan pembukuan hadis secara formal. Pada zaman Khalifah Umar, beliau meminta nasihat daripada sahabat-sahabat untuk membukukan hadis. Beliau melakukan solat istikharah selama sebulan, dan selepas sebulan beliau telah menarik balik hasrat untuk membukukan hadis kerana beliau bimbang akan bercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Seterusnya, sahabat menjaga hadis dan menyebarkannya. Para sahabat ini telah mengambil inisiatif dan usaha yang gigih untuk mengembangkan hadis, namun dalam skop yang terbatas dan amat berhati-hati. Seterusnya, sahabat ini telah mengembangkan hadis yang diperolehi daripada Rasulullah SAW dengan menyebarkannya melalui majlis-majlis ilmu seperti mengajar, mempelajari, meriwayatkan, mencatat serta mengumpul hadis-hadis baginda SAW. Manakala zaman tabi'in pula, iaitu pada zaman tabi'in munculnya hadis palsu yang dibawa oleh pengikut-pengikut mazhab yang muncul, iaitu Syiah, Mu'tazilah dan Khawarij. Seterusnya, kekurangan penghafaz juga telah menyebabkan munculnya idea untuk mengumpulkan hadis kerana ramai penghafaz hadis pada waktu itu mati disebabkan peperangan. Seterusnya, pemimpin Khalifah Umar Abdul Aziz telah mengarahkan Gubernur Madinah pada waktu itu untuk mengumpul dan mencatat hadis daripada para hufaz seperti Amrah bin Ar-Rahman. Seterusnya, kita pergi kepada sunnah pada sudut matan, iaitu terdapat 4 perkara, iaitu qauliyah, fi'liyah, taqririyah dengan hamiyah. Okey, kita pergi kepada yang pertama, iaitu qauliyah. Perkataan yang bermaksud segala suruhan, tegahan dan penerangan baginda SAW sama ada berbentuk sunnah itu sendiri ataupun penjelasan daripada Al-Quran yang mutlak, mujmal dan am. Contoh sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan niat, yang bermaksud innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua amalan itu hendaklah disertakan dengan niat. Seterusnya, fi'liyah, iaitu perbuatan, yang bermaksud segala perbuatan, tingkah laku, gerak laku baginda Rasulullah SAW yang menegakkan hukum. Sebagai contoh, mengenai suruhan melakukan ibadat solat sempurna, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, iaitu sallu kama ra'aitumuni usalli, yang bermaksud sembahyang kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang.
Okey, kita pergi kepada seterusnya iaitu takririyah. Takrir bermaksud Nabi SAW mendiamkan diri di mana di mana baginda tidak menyuruh atau tidak menegas sesuatu perkara yang dilakukan di hadapan baginda. Ya, sebagai contoh, Abu Bakar berkata kepada tentera-tentera Islam di hadapan baginda, iaitu sesiapa dapat membunuh musuh di dalam peperangan, bolehlah ia mengambil barang-barang yang dipakai oleh musuh tersebut. Berdasarkan takrir tersebut menunjukkan kata-kata Abu Bakar dan hukum tersebut sah untuk diikuti. Seterusnya hamiyah, iaitu hasrat ataupun cita-cita Nabi SAW untuk mengerjakan sesuatu tetapi belum sempat untuk menunaikannya. Baginda SAW pun telah wafat. Contohnya, seseorang sahabat memberitahu Nabi mengenai puasa pada 10 Muharram. Lantaran itu Nabi SAW pun telah bersabda, maksudnya sesungguhnya jika aku sempat hidup hingga tahun hadapan, aku akan berpuasa pada hari ke-9 iaitu berserta hari ke-10-nya. Seperti mana yang diketahui, sunnah sudut bilangan perawi terbahagi kepada dua, iaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir ialah hadis yang memiliki banyak sanad dan mustahil perawinya berdusta ke atas Nabi Muhammad SAW. Hal ini kerana hadis ini diriwayatkan oleh ramai perawi dan disampaikan kepada ramai orang. Contoh hadis mutawatir ialah, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya dalam neraka. Justru, hadis mutawatir terbahagi kepada dua. Yang pertama mutawatir lafzi, yakni perbuatan Nabi, dan yang kedua mutawatir amali, yakni perbuatan Nabi. Daripada pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahawa suatu hadis tersebut disebut mutawatir apabila memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama ialah diriwayatkan oleh sebilangan besar perawi. Ulama berselisih pendapat tentang bilangan perawi yang diperlukan bagi mencapai taraf mutawatir. Ada yang mengatakan bilangan minimum perawi tersebut ialah 4 orang. Ada juga yang mengatakan 5 orang, 20 orang atau 40 orang. Syarat yang kedua ialah bilangan yang banyak ini berlaku pada setiap peringkat sanad. Syarat yang seterusnya ialah mustahil menurut adat kebiasaan mereka bersepakat melakukan pembohongan. Dan syarat yang seterusnya ialah periwayatan bersandarkan panca indera seperti penggunaan perkataan sami'na, ra'ayna, lamasna dan sebagainya. Kita berpindah kepada hadis ahad. Hadis ahad ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir atau tidak memenuhi sebahagian dari syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis ahad juga dikenali sebagai hadis yang tidak mencukupi syarat-syarat mutawatir seperti tidak mencapai jumlah perawi sebagaimana perawi dalam hadis mutawatir, di samping tidak keseimbangan jumlah perawi dalam peringkat sahabat, tabi'in dan tabi'in. Seperti mana dapat kita lihat bahawa hadis ahad dapat dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama ialah hadis masyhur. Hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh 3 atau lebih perawi dalam salah satu daripada peringkat-peringkat sanad, namun ia tidak mencapai tahap hadis mutawatir. Bahagian yang kedua ialah hadis aziz. Hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh sekurang-kurangnya 2 perawi dalam salah satu daripada peringkat-peringkat sanad. Dan bahagian yang terakhir ialah hadis gharib, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja dalam salah satu daripada peringkat-peringkat sanad. Justru, pembahagian hadis adalah berdasarkan status kekuatan dan kelemahannya, iaitu terbahagi kepada 2 kategori, iaitu diterima dan ditolak. Bagi kategori diterima, hadis yang telah ternyata kekuatan perawinya.
Hadis ini boleh dijadikan hujah dan dalil, manakala yang ditolak ialah hadis yang perawinya tidak kuat, dan hadis ini tidak boleh dijadikan hujah dan dalil serta tidak wajib beramal dengannya. Ayo pula kita meneliti tentang fungsi dan peranan as-sunnah. Fungsi dan peranan as-sunnah terbahagi kepada 5. Yang pertama ialah as-sunnah berfungsi untuk menguatkan nas-nas Al-Quran. Sebagai contoh berkenaan dengan solat, puasa dan zakat telah banyak dinyatakan kewajipan mendirikannya di dalam kehidupan seharian kita. Ini dikuatkan lagi dengan sabda Rasulullah SAW seperti Islam didirikan di atas 5 rukun, iaitu syahadah, sembahyang, zakat, puasa dan haji. Hadis ini berfungsi untuk menguatkan beberapa nas Al-Quran yang lain. Fungsi yang kedua ialah as-sunnah berfungsi untuk menerangkan nas-nas yang mujmal, iaitu terdapat ayat Al-Quran yang diturunkan secara ringkas yang memerlukan keterangan dari as-sunnah. Antara contoh yang paling jelas adalah solat, iaitu cara bertakbir, rukuk, sujud tidak dinyatakan di dalam Al-Quran, tetapi ia diterangkan hanya melalui sunnah Rasulullah sebagaimana yang kita pelajari dalam tata cara solat kita. Fungsi yang seterusnya ialah untuk mentakhsiskan, iaitu menentukan nas yang umum. Terdapat beberapa ayat Al-Quran yang diturunkan dengan lafaz yang umum, antaranya firman Allah Surah An-Nisa ayat 11, Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai 2 bahagian anak perempuan. Ayat ini mungkin umum sifatnya, mungkin juga ditujukan kepada Rasul dan anak-anak baginda. Akan tetapi telah datang sunnah Rasul untuk mengkhususkan lafaz yang umum ini berdasarkan sabda baginda, iaitu kami para Nabi tidak dipusakai. Hadis ini telah mengkhususkan ayat 11 surah An-Nisa. Begitu juga Rasulullah mengkhususkan kepada pembunuh yang juga tidak layak dipusakai berdasarkan sabda Rasulullah, pembunuh tidak mendapat apa-apa dari harta pusaka orang yang membunuhnya. Fungsi yang keempat ialah as-sunnah membatasi, iaitu takyid nas Al-Quran yang mutlak. Antara ayat Al-Quran yang diturunkan secara mutlak ialah firman Allah surah Al-Ma'idah ayat 38, lelaki yang mencuri dan wanita yang mencuri haruslah dipotong tangan mereka berdua. Ayat di atas bersifat mutlak kerana tidak dibatasi had yang perlu dipotong. Ada hingga ke lengan, siku, atau adakah layak bagi pencuri itu dipotong hanya jika barang yang dicuri itu sedikit? Maka tentang had dalam isu potong tangan ini, sunnah telah membatasinya berdasarkan sunnah Rasulullah dengan mengisyaratkan pergelangan tangan. Begitu juga dengan kadar barang yang dicuri juga telah dibatasi berdasarkan sabda Rasulullah, jangan memotong tangan pencuri, melainkan ia mencuri sesuatu yang bernilai 1/4 dinar atau lebih. Fungsi yang terakhir ialah as-sunnah berfungsi menguatkan hukum-hukum yang terdapat asasnya di dalam Al-Quran, iaitu sunnah Rasulullah juga berfungsi untuk menerangkan nas-nas yang sudah mempunyai asas di dalam Al-Quran. Contohnya hadis Rasulullah pada hari Khaybar, Rasulullah melarang dari memakan daging. Rasulullah melarang dari memakan binatang buas yang mempunyai taring dan burung yang berkuku panjang. Haiwan-haiwan yang dilarang oleh Rasulullah ini tidak dinyatakan di dalam Al-Quran dan tidak termasuk ke dalam haiwan-haiwan yang disebut oleh Allah, iaitu yang haram dimakan di dalam Al-Quran. Oleh itu, dapatlah kita simpulkan bahawa sunnah Rasulullah mempunyai peranan yang cukup besar dan mempunyai ikatan yang kuat dalam menterjemahkan isi Al-Quran dengan lebih terperinci. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 44,
Dan kami turunkan kepada kamu, wahai Muhammad, Al-Quran yang mengandungi peringatan supaya kamu menerangkan kepada umat manusia akan apa yang telah diturunkan kepada mereka. Moga-moga mereka memikirkannya. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita teruskan kepada kehujahan Al-Sunnah. Al-Sunnah, seperti yang kita tahu, ia merupakan sumber yang kedua dalam perundangan Islam. Para ulama telah bersepakat mengatakan bahawa sunnah Rasulullah SAW dalam 3 bentuk, iaitu fi'liyah, qauliyah dan taghrifiyah. Ianya merupakan sumber asli dari sumber hukum syarak dan menepati kedudukan yang kedua selepas Al-Quran. Ia berdasarkan dalil Al-Quran, Al-Sunnah dan ijma' ulama'. Baiklah, yang pertama sekali firman Allah SWT yang bermaksud, dan apa jua suruhan yang dibawa oleh Rasulullah kepada kamu, maka ambillah akan dia serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya, kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Surah Al-Hashr ayat yang ke-59. Seterusnya, perintah supaya beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang bermaksud dalam surah An-Nisa ayat 136, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya. Yang ketiga, iaitu firman Allah yang mewajibkan ke atas manusia supaya taat kepada Rasulnya sebagai utusan Allah. Surah An-Nisa ayat yang ke-64 yang bermaksud, dan kami tidak mengutus seseorang Rasul pun melainkan supaya ia ditaati dengan izin Allah. Berdasarkan beberapa ayat tersebut, dapat kita fahami bahawa perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya sangat penting sebagai bukti kita sebagai manusia ni beriman kepada Allah SWT. Dan ini menunjukkan sunnah ni mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai sumber hukum atau hujah dalam Islam. Terusnya, dalil Al-Sunnah sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya daku tinggalkan kepada kamu semua 2 perkara, nescaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu kitab Allah, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Dalam hadis di atas, kita dapat lihat bahawasanya jika manusia berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah baginda, nescaya ia tidak akan tersesat kepada jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lihat kepada antara hujah para ulama yang telah bersepakat bahawa sunnah sebagai salah satu sumber hukum Islam selepas Al-Quran. Yang pertama sekali, para ulama telah bersepakat bahawa sunnah sebagai hujah. Semua umat Islam menerima dan mengikutinya kecuali beberapa golongan. Yang kedua, kehujahan sunnah ni ada kalanya sebagai mubayyin ataupun penjelas kepada Al-Quran atau sebagai hujah untuk menerangkan hukum-hukum yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran. Seterusnya, sunnah yang dijadikan hujah tentunya sunnah yang telah memenuhi pensyaratan sahih, baik mutawatir dan ahad. Nabi SAW bersifat maksum dan baginda diberikan beberapa mukjizat sebagai bukti untuk mengukuhkan kedudukan baginda sebagai utusan Allah SWT dan sebagai tempat rujukan umatnya. Yang terakhir ialah para sahabat dan ulama sepakat mengatakan wajib mengikut surahan Nabi SAW, di mana semasa hayat baginda, para sahabat sentiasa melaksanakan segala perintah Nabi dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh baginda. Baiklah, kita pergi kepada kesimpulan. Hadis sebagai sumber syariat yang kedua telah terdedah kepada ancaman musuh Islam serta usaha pemalsuan yang dilakukan ke atasnya pada setiap zaman. Kesungguhan yang ditunjukkan oleh para ulama hadis ini dalam mempertahankan institusi Al-Sunnah
dapat dinilai melalui disiplin yang ketat, sama ada dalam penilaian sudut, sanad atau matan hadis. Setiap ilmu dan bidang yang memiliki ketokohan dan manhajnya yang tersendiri dalam memberi sumbangan terhadap pembangunan peradaban dan ketamadunan. Begitu juga dengan ahlul al-hadis boleh berbangga dengan manhaj yang diaplikasikan di dalam ilmu hadis ini dalam menjaga sumber syariat Islam yang kedua daripada ancaman musuh-musuh Islam. Sunnah ni adalah sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Percaya jika kita manusia percaya dan berpegang kepada sunnah, ianya bermakna percaya kepada Rasul dan juga begitu juga sebaliknya. Sunnah ni berperanan untuk memimpin kehidupan manusia agar sejahtera di dunia dan di akhirat. Itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.